code on this computer. Okey, jadi dia kata pengetahuan dan kemahiran, jadi untuk yang ni dia akan melibatkan luas sektor lah, tapi mungkin bawah nanti dia akan melibatkan semualah daripada panjang lengkok sampai luas sektor sampai mungkin konsep-konsep trigo kamu sekali nak. Okey, mari kita tengok soalan ni. Yang ni kalau kata soalan begini boleh biasa keluar dalam SPM lah. Nah, kalau sukatan bulat tu dia boleh bagi kamu soalan yang untuk aplikasi selalunya kan. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah kipas kertas yang dibuka sepenuhnya. Bahagian PQNM merupakan bahagian yang diliputi dengan kertas diberi PQNM. Okey, jadi dia kata kat sini kertas kan, yang ni bukan kertas lah, yang ni kayu-kayu dia. Okey, diberi bahawa OP tu sama dengan 15 cm, OM nisbah MP sama dengan 2 nisbah 3 dan sudut POQ sama dengan 120 darjah. Hitung luas dalam sentimeter kawasan diliputi kertas. Ni kamu nampak kan kawasan yang merah ni dia nak nah. Okey. Jadi bila kita baca soalan, first kali kamu kena ingat, kita kena ingat bentuk-bentuk yang berkaitan dengan kita punya bulatan tu. Macam panjang lengkok, lilitan tu apa, boleh? Semua tu kita kena ada dah. Perentas tu apa, tembereng tu apa. Sebab kalau ditanya kamu salah satu tu, dia expect kamu tahulah. Jadi kat sini senang sajalah sebab dia tanya kamu kawasan yang kertas tu saja. Jadi bila baca soalan kamu kena tahu dia tengah cakap pasal bahagian yang mana. Okey, jadi dia kata OP tu adalah 15 cm, kita label. Lepas tu OM nisbah MP. Di OM yang ni dia tengah cakap pasal nisbah jejari dia, betul? Jejari dia dia kata OM nisbah MP 2 nisbah 3. OP dia bagikan 15 kan. Jadi kamu boleh tahu terus betul tak berapa panjang OM dengan MP ataupun O, sebab dia dah bagi OP kan. Jadi OM MP 2 nisbah 3. Jadi dia kata kat sini OM ni 2 bahagian daripada berapa bahagian? 5. 2/5 lah kalau kita tulis dalam bentuk pecahan lah. Daripada keseluruhan. Kau ingat kalau kita tulis nombor ni 2, 3. Bukan yang ni merupakan panjang dia lagi kan. Dia 2/5 daripada keseluruhan dia. Jadi kalau OM ni berapa panjang dia? 2/5 daripada 15 cm. Berapa panjang tu? 6 cm. 6. Okay, jadi kalau ini 6, yang belah sana berapa? 9 cm. 9. Okay. Jadi kalau kata kita ada ratio, kita boleh tulis siap-siap. Jadi 9 campur 6, 15. Okay, lepas tu dia kata dia nak kawasan yang diliputi kertas saja. Macam mana kita nak kira tu? Apa kita nak cari luas kawasan merah ni? Macam mana kita nak buat dah? Pakai formula apa? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Semua tahu ke? Luas POQ tolak luas MOM. Betul. Jadi kita ada sektor, dalam sektor lah kita kata kita ada sektor kecil ni dengan sektor besar ni kan. Jadi sektor besar ni apa dia punya bahagian-bahagian dia punya jejari dia 15 cm. Lepas tu sudut dia 120 kan. Sekejap lagi kita akan tukar ni jadi radian lah. Ingat lah sebab kita nak kena pakai formula L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Theta ni mesti dalam radian lah. Kamu tak boleh tinggal dalam darjah. Jadi selalunya soalan macam tu lah, kita kena tengok apa tolak apa tambah apa untuk kita dapat kawasan yang dia minta tu saja. Jadi sektor besar tolak sektor kecil. Jadi sektor kecil ni beza dia dengan sektor besar tu jejari dia lah. Jejari dia berapa sektor kecil tu? Berapa jejari sektor kecil? 6 lah, dia boleh gambar ni lah. Alright, jadi sektor mesti pakai formula luas sektor. Jadi kita masukkan dalam formula. First kali kita convert dululah 120 ni daripada degree ke radian. Kena darab apa? Darab dengan siapa duduk atas, siapa duduk bawah? 3.142/180. Siapa duduk atas Nurin? Pi. Okey, 3.142 betul. Per 180. Ingatlah 180 duduk bawah sebab kita nak tukar daripada besar ke kecil. Ingat cikgu cakap banyak kali kat kamu suruh ingat benda ni sebab dia tak diberi dalam exam. Yang ni kiranya kemahiran yang kita boleh
kita kena mahirkan diri. Berapa tu 120 darjah tu? Berapa radian? Siapa kira? Berapa radian? Ataupun siapa tengok buku dia kat bawah? 2.09. 2.09 betul? Mana dia kira? Yang ni nampak dia ambil banyak. Jadi kalau kata kita nak kira soalan bulatan, kita ambil banyak sikit tempat perpuluhan lah. Dan Nadia, kita ambil 4. Untuk kes ni boleh ambil 4 kan. Jadi kita ambil 4, 2.0947 radian. Right. Jadi 2.0 apa tadi 2.0947 kita akan substitutekan dalam formula. First kali kita akan masukkan, kalau cikgu akan lukis macam ni. Lepas tu cikgu akan tulis formula dekat bawah. Boleh? Jadi yang ni 15 kuasa 2. Lepas tu 2.0947 ni kan. 2.0947 tolak dengan sekali lagi formula sektor kamu, luas sektor. Tapi jari dia 6 kan dengan tulis macam tu. Tapi sudut dia sama lah sebab dia buka besar dia sama. Okay, jadi kita tulis siap-siap macam tu. Lepas tu kita type calculator terus kan. Yang ni boleh terus masuk calculator. Kamu tolak, kamu akan dapat jawapan. Amirah terkeluar. Apa jawapan akhir dia ni. Yang ni yang first one ni kamu akan dapat 235.65. Lepas tu L kedua ni 37.70. Jadi bila kita nak sampai jawapan akhir boleh tinggal 2 tempat perpuluhan. Tapi kalau kata kita nak guna lagi jawapan tu selalunya radian ni lah. Kita akan ambil lebih tempat perpuluhan 3 atau 4. Kamu biasakan diri kamu nak. Okay, jadi jawapan dia 197.95. Boleh nak? Faham tak? Senang je kan? Tak ada masalah kan? Okay. Jadi yang ni refleksi lah. Refleksi tu nak check balik je lah kerja kita. Tak apa. Okay, mari kita buat sama-sama lah. Kita akan buat latihan kendiri 1.7 ni. Tapi cikgu rasa yang ni cikgu akan bagi kat kamu, suruh kamu buat latihan formatif 1.3. Lepas tu sekejap lagi last kali kita nak tengok aplikasi kan. Yang ni tak ada apa-apa sangat lah. Sama je. Kita akan terus tengok aplikasi. Soalan aplikasi kita nak buat yang mana? Ni lah kita akan buat latihan kendiri ni lah. Jadi kita buat yang ni. Latihan ni lah. Latihan formatif. Yang ni kita akan buat sama-sama sekejap. Nampak macam semua soalan kamu colourful sangat kan? Okay. Nak tengok. Susah ke senang ni? Tak susah sangat kot. Jadi cikgu bahagi kamu sikit-sikit. Suruh tolong cikgu jawab. Ni soalan nombor 1 ni. Cikgu bagi, cikgu ikut turutan je. Cikgu berbual ikut turutan. Jadi cikgu bagi Aisyah. Siapa yang tak kena nanti dia kena kat bawah. Tulisan cikgu uduh ke hari ni lah. Banyak cikgu. Lepas tak ada masalah dah. Komen. Sekejap. Betul dah. Okey. Jadi Aisyah, lepas tu soalan nombor 2 ni cikgu bagi kat Safwatul. Lepas tu soalan ketiga ni bagi kat Nurin Iman. Nombor 4 bagi kat Izzah. Okey, lepas tu sampai latihan formatif yang tak apa bawah nanti ada orang lain boleh buat pula nah. Mari kita start. Ini kita cikgu kecil ke kertas lah sebab kita tak ada ruang nak menulis lah. Jadi kita tulis jawapan kita kat kertas sebelah. Macam mana cikgu nak bagi muat dua-dua ni? Cikgu harap kamu nampak lah semua atas skrin lah. Cik ni. Hari ni tablet cikgu tak berapa sensitif. Entahlah cikgu kasar sikit dengan dia. Mungkin salah cikgu lah. Okey, Meh Aisyah. Soalan nombor 1 tadi. Kamu ready dah ke? Dah cikgu. Dah lah. Okey, cikgu bacakan soalan untuk kamu. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah taman SRT yang berbentuk semi bulatan berpusat O dan berjejari 12 meter. Jadi dia dah bagi kamu maklumat, dia dah label kat situ lah. Okay.
Lepas tu kawasan berumpuk PQR berbentuk sektor bulatan berpusat Q. Jadi kita ada sektor dalam tu tapi sektor tu tak berpusat O, dia berpusat Q dia pusat di sini. Lepas tu dan berjejari 16 meter. Jadi kawasan berwarna coklat cair pula akan dipagar dan ditanam dengan pokok bunga. Dia kata kawasan mana? Kawasan berwarna coklat cair. Oh, yang inilah yang dia buah bunga-bunga kan. Akan dipagar dan ditanam dengan pokok bunga. Diberi panjang lengkok PR adalah 14 meter. Jadi dia beri kamu panjang lengkok PR ni. Cari A panjang pagar dalam meter yang digunakan untuk memagar kawasan tanaman pokok bunga. Jadi macam mana nak cari kawasan pagar tu? Pagar tu banyak mana yang dia kena pagar? Yang dikena pagar tu SRT tu, lengkuk yang panjang tu. Yang Lepas tu semi bulatan ni kan? semi bulatan. Lepas tu SP, PR, RQ dengan QT. Okay, kita tulis dulu equation ni. Jadi yang ni equation perimeter lah. Kita nak cari perimeter kan? Ya. Okay, kita tulislah perimeter. Perimeter. Betul lah tulisan cikgu bodoh ni. Chatting cikgu kan. Okay, jadi apa tadi? SP campur dengan PR, RQ, RQ, UT, UT, SRT, QT. QT. QT campur dengan SRT. Okay. Okay, jadi yang mana yang kita boleh cari dengan mudah dulu? Kita boleh cari panjang lengkuk SRT tu. Panjang lengkuk SRT. Yang tu semi bulatan kan? Jadi patutnya kamu tak ada masalah. Macam mana kita nak cari kalau kata semi bulatan? Kita perlu guna tak formula panjang lengkuk? Perlu? Boleh juga kan? Jadi S sama dengan J theta. Jadi yang ni kamu nak cari SRT tu kan? Jadi dia punya jejari adalah 12. Theta dia berapa kalau semi bulatan? 3.142. Pi ya? Okay, jadi kami ingatlah jadi 2 pi 360 darjah. Jadi pi sama dengan 180 darjah. Jadi semi bulatan maknanya dia 3.142 lah, betul. Jadi berapa SRT tu? 37.70 cm. 37.70 cm. Okay, jadi kita dah ada SRT. Kita ada dah PR kan? PR dah ada kan? Dah ada dah. Yang ni PR 14. Ni kamu tahu tak yang SP dengan QT tu berapa? 4 cm. Macam mana kita dapat? PS lah, PS. PS nak dapat macam mana? SP. Cikgu tu PS. SP SP lah. SP tu dapat macam mana? Apa tolak apa? 12. Yang besar tu jejari dia berapa? Yang jejari yang hijau tu kan 16 kan. Yang POQ tu 16. Lepas tu O kan duduk tengah-tengah. So PO tu dikira sebagai 8 cm. Okay, sini 8. PO 8, OQ pun 8 kan? Okay, jadi 12 tolak dengan 8. Tolak 8 dapat 4 cm. Betul, 12 tolak 8 sama dengan 4 cm. Jadi QT pun sama kan? Ya. Jadi QT pun sama. Cikgu tersilap bukan centimeter, meter. Meter, betul. Meter. Okay, lagi RQ. RQ tu senang. 16. RQ tu 16. Lepas tu QT dah ada. Jadi kita akan jumlahkan semualah. Ni apa campur apa ni? 37.70 70 tambah 4 Kenapa tambah kita tulis ni 48? Okay. Campur 4 campur 14 campur 16 campur 4 16 campur 4. Okay, betul. Berapa tu? 75.70 meter. 75.70. Betul tak ikut jawapan belakang? Betul. Betul lah. Okay. Cikgu buka answer dia siap-siap. Okay, B. Luas kawasan dalam meter tanaman pokok bunga itu. Dia nak
kawasan yang sama kan tapi kita nak luas. Ini senang lagi lah betul. Apa tolak apa? Luas semi bulatan tolak dengan luas sektor hijau. Okey, semi bulatan tolak dengan sektor hijau. Yang ni semua maklumat dah ada ke? Ada yang tak ada lagi kan? Sikit saja kita kena cari. Jadi yang ni kita boleh separuhkan luas bulatan pun boleh. Ingat tak formula luas bulatan apa? Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 kan. Jadi kalau kata dia semi bulatan dia setengah pi J kuasa 2. Jadi kalau kita tak guna theta pun tak apa, tapi theta dia senang je, theta dia pi kan. Jadi yang ni kita dah tahu, tapi untuk dia ni kita ada maklumat panjang lengkok dia dengan jejari dia kan. Kita tak ada lagi theta. Kita nak cari theta tu. Kita kena guna formula panjang lengkok untuk cari dia punya theta. S sama dengan J theta. J theta. Jadi S tu adalah 14. Jadi 16. 14 bagi dengan 16 kan. Jadi theta dapat berapa tu? 0.875 rad. 875 rad. Okey, jadi sekarang ni yang semi bulatan ni kita masukkan maklumat dia dulu. Berapa jejari dia tadi? Jejari dia 12. Jadi setengah darab dengan pi ni kita ambil 3.142. Sama je lah, yang ni betul jadi formula setengah, sama je kan, dia jadi formula yang sama kan. Okey, jadi J kita 12 kuasa 2. Okey, jadi yang satu lagi ni pakai formula yang sama juga kan, setengah R kuasa 2 theta. Jadi R dia 16 kuasa 2, theta dia 0.875. Okey, jadi Aisyah boleh tolak terus 2 ni. Berapa dapat jawapan akhirnya? Jawapan akhir dia dapat 114.224 meter kuasa 2. 114.22. Betul? Okey, 114.22. Okey, siapa tak faham? Boleh nak? Yang ni soalan dia simple sikit kan, agak senang lah. Cuma itulah, selalunya dia akan tanya kamu kawasan berlorek, kita kena tengok apa, kena tolak apa. Kalau cikgu suka visualize, jadi cikgu lukiskan, lepas tu kita tulis formula dekat bawah supaya kita tahu kita nak kena cari apa maklumat. Boleh? Maklumat apa yang ada, maklumat apa yang belum ada lagi. Okey, soalan nombor 2. Safatul. Safatul mana Safatul? Ada cikgu. Ada. Cikgu baca kamu soalan dia. Tengok senang. Okey. Di rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas part air berjejari 12 cm. Nampak tak? Jadi yang ni part air ada pusat O kan. Jadi sini jejari dia yang sentuh kita punya bulatan ni, yang ni 12 dia kata. Lepas tu air mengalir melalui pipe itu dengan ketinggian H cm. Tu nampak air dalam pipe tu ada H cm. Dan kelebaran mengufuk dia 18 cm. Okey. Mengufuk tu pada parti F lah. Okey. Hitungkan nilai H. Macam nak cari nilai H tu Safa tu? Nampak tak ada segitiga dalam kita punya pipe air tu? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okey. Jadi kalau kata bentuk dia macam sektor macam ni, kalau kita buat satu line menyentuh sampai kamu punya pipe ni, yang ni sama dengan apa ni? Line ni panjang ni. Jari. Jari dia kan. Jadi yang ni 12 cm. Tapi sekarang ni dia bukan nak 12 cm tu kan, dia nak jadi dia nak yang ni berapa? Jadi atas ni segitiga, kamu nampak tak segitiga ni? Jadi macam mana Safatul? Macam mana nak cari? Dia ada bagi kamu maklumat sini 18. Jadi dia bagi kamu kiranya macam perentas kamu lah. Dia bagi kamu panjang perentas kamu kan. Ni tinggal kamu nak cari apa tu? Tu maklumat apa tu? Apa yang kamu kena cari supaya kita dapat H tu? Apa tolak apa? H sama dengan apa? Kita tulis formula. Apa tolak apa nak dapat H tu? Sektor.
Mesti berkaitan dengan panjang. Tengok dalam gambar tu panjang apa tu. Jejari. Jejari dia kan. Jadi kita tahu keseluruhan ni daripada sini, dari pusat O ni sampai menyentuh sini jejari. Jejari tolak dengan apa? Jejari tolak dengan sektor tu. Kan? Ni Itu paling tinggi segitiga kamu, betul tak? Kamu kena tengok maklumat ni, pecahkan dia. Dia ada segitiga, dia ada sektor. Kalau sektor tu tak ada kaitan dengan, bukanlah tak ada kaitan, tapi dia tak membantu kita nak cari bahagian atas ni kan. Yang bahagian atas ni melibatkan kamu punya trigonometri lah. Kamu ada maklumat apa pada segitiga kamu. Jadi kita nak cari T segitiga kita. Betul tak? Betul tak? Safatul? Ya, jadi cikgu nak kamu fikir bersama dengan cikgu lah. Kita ada segitiga sudut tegak kan? ya. Ya, jadi tapak dia berapa panjang? Tapak dia berapa? Berapa? 18. 18 tu kita belah 2 kan? Sebab kita nak guna segitiga sudut tegak ni. Jadi dapat berapa tu? Cepat sikit. 18. Ni tapak ni. Berapa tapak ni? 18. Yelah, kita nak pakai segitiga ni separuh je. Sebab kita nak pakai sudut tegak. Faham tak? 18 tolak 12. Kamu tak boleh pakai 18. Sebab apa? Safatul, sebab apa tak boleh pakai 18? Sebab dia apa? Dia tak segitiga sudut tegak lah. Kita nak pakai yang segitiga sudut tegak. Jadi sini berapa ni yang cikgu tunjuk ni? Berapa tu? 9. Okey. Jadi kamu tengok segitiga ni, kita nak cari T tu kan. T tu sisi yang ni kan. Bagaimana? Apa caranya? Pakai apa? teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey. Jadi beritahu cikgu berapa T tu? Isikan dalam maklumat teorem Pythagoras tu. Apa tolak apa? Sin 12 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Tolak 9 kuasa 2 sama dengan T. Jadi T dapat berapa? T kuasa 2 kan ni kan? Kena punca T dapat apa? Dapat 7.937. 7.937. Betul tak jawapan dia tu? Tak betul, tak tahu lagi. Yang ni bawah T kan. T dapat apa? Bagi tahu cikgu. Banyak sikit titik pilihan. 7.937. Okey, sekarang ni kita nak cari H balik. Jadi macam mana nak cari H? Cepat. Kita masukkan dalam file itu. Kita masukkan sejari je 12, lepas tu tolak dengan T je 7.937. Okey, jadi dapat jawapan berapa tu? Dapat 4.63. 4.63. Sekejap dulu cek jawapan dia. Betul tak jawapan tu? 4.63 ke 4.063? Ada kosong cikgu, ada kosong. Kosong ni berharga lah. Alright. Okey, dah habis dah. Yang tu A. B pula lah. Luas kawasan dalam sentimeter keratan rentas yang mengandungi air. Apa bahagian mana yang dia nak suruh kamu cari tu? Bahagian yang bawah tu. Bawah ni kan? Dia nak luas keratan rentas. Maknanya bentuk apa tu? Bentuk
Untuk apa? Ini Ha? Ni untuk apa ni? Ni. Betul tak bentuk ni? Ha? 15 ni. Itu. Kan? Ini bentuk apa ni? Cikgu dah ajar dah minggu lepas. Ha? Ha. Apa ni? Safatul? Tembereng. Tembereng. Jadi saya nak cari luas tembereng. Apa tolak apa? Kita dah buat kan latihan minggu lepas kan? Apa tolak apa? Yang kawasan Ha, yang apa ni? bentuk apa? Segitiga tu. Segitiga tu kemudian kan? Apa tolak apa? Segitiga. Apa tolak dengan segitiga? Dua sektor. Luas sektor. Okey. Jadi sekarang ni Safatul, kita tak ada sudut ni lagi. Ada tak cara kita nak cari sudut tu? Ada. Ada. Kita pakai apa? Kita pakai apa? Kita pakai Ketua? dua sektor. Bukan. Kita tak ada luas sektor ni. Kita nak kena cari sudut dulu. Sudut ni berapa? Sebab kita tak ada maklumat sudut untuk dua-dua ni tak boleh. Ada jejari tu. Kita dah ada jejari 12 kan? Lepas tu kita ada yang ni, yang panjang, yang apa namanya? Panjang perentas. Jadi daripada perentas dengan jejari macam mana nak cari dia punya sudut? Kita ambil coil. Kita boleh pakai sohkator boleh kan? Ataupun kita pakai petua kosinus kita, boleh tak? Pakai petua kosinus. Boleh cikgu. Okey, jadi macam mana? Bagi tahu cikgu macam nak masuk dalam petua kosinus ni nak bagi dapat data. Siapa kat depan? 18. 18. Lengkapkan kamu punya petua kosinus ni. 18. 18 sama dengan 18 kuasa 2. kuasa 2. Sama dengan 12 kuasa 2. Tambah 12 kuasa 2. Tolak 2. Darab 12. Darab 12 cos theta. Okay. Jadi kalau Safatul nak jimat masa, Safatul boleh guna dalam mod right. Safatul akan dapat theta tu dalam radian terus. Boleh? Boleh. Okay, bagi tahu cikgu berapa theta tu dalam radian. Sekejap, cikgu pun nak ambil kalkulator sekejap. Bawa cikgu kalkulator ni. Arif Ali tu dia komen lah. Dia tu macam orang luar lah. Dalam minyak dia, dalam kelang bola tu dia hafal. Ya, pakai kredit yang ni, kami kredit present. Ini aku nak nabur dia tahu lah. Negatif 2 darab 12 darab 12. Dapat dah Safatul? Ambil 4 lah. 4 data. Kita nak beli nak bayar ya. Kita ada apa tu lagi? Jadi bayar apa ya? Nak bayar. Tengah untuk upload dulu. Ada lagi. Upload aku. Upload dong. Cikgu dapat 0.125. Tak lah. Cikgu dapat lain. Sekali lagi kira. Patut dapat 1 point something siapa tu. 1 point something. Yang ni dalam radian terus noh. Yang radian. 1.696.
Okey betul. 1.696. Ni tak apalah, kita ambil 3 pun cukup lah. Dia tak puas hati lah nampak tulisan cikgu petak-petak macam ni. Okay. Okay, lepas kita dah dapat sudut. Jadi kita nak buat apa dengan sudut tu? Boleh masukkan dalam luar set tu. Okay, jadi apa tolak apa? Apa formula tolak? Formula apa? Jadi formula luar sektor macam mana? 1/2, lepas tu jari dia 12. Lepas tu 2. Lepas tu darab 1.696. 2.696. Okay, lepas tu luas segitiga. Kita terus buat terus. Segitiga sama dengan apa? Segitiga sama dengan Tengah efisiensi kan. Yang ni siapa tu picit dalam mode radian sekaligus. Boleh? boleh sikit. 1/2. 2. Jari dia 12 darab 12. Kuasa 2. Sin. Sin sama juga 1.696. Okey, jadi siapa tu kira kan berapa dapat jawapan ni? Apa sebabnya? Ini macam tu. Cikgu, saya dapat 50.67. Betul, jawapan dia 50.67. Okey. Tak susah, senang je nah. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sorry. Seterusnya Nurin. Ya cikgu. Okey, meh tengok soalan ni nah. Nombor 3 ni nah. Okey. Di rajah di sebelah menunjukkan 2 keping cakera padat masing-masing dengan jejari 11 cm dan 7 cm. Yang besar ni jejari di 11, yang kecil di 7. Menyentuh antara satu sama lain di R. Ni kat sini ada point R lah. Okay. Lepas tu kedua-dua keping cakera itu terletak di atas garis lurus PDCQ. Okay. Hitung sudut BAD dalam darjah. Jadi dia nak sudut BAD dulu. Sudut BAD sudut ni kan. Macam nak cari? Kalau saya belah yang trapezium tu jadi segitiga dengan segi 4 tepat cikgu. Segitiga dengan segi 4 tepat. Ada segi 4. Kamu belah gini. Ya. Boleh. Maknanya kita akan solvekan segitiga tu tak dapat sudut tu kan? Jadi kita ada segitiga, maklumat apa yang kamu ada daripada segitiga kamu ni? Panjangnya tinggi. Tinggi dia berapa? 4. 11 tolak 7 kan? Ya. Betul, 4. Okey. Jadi kita tahu tinggi dia 4. Tapak dia tahu? Tak. Tapi kita tahu Hypotenuse dia. Hypotenuse dia kita tahu kan? Hypotenuse dia berapa? 18. 11 campur dengan 7 sebab ARRB tu kan? Betul? Alright. Jadi kita nak cari sudut ni. Jadi yang ni kita punya sudut tegak. Jadi kita nak pakai yang mana satu? So ke kah ke toa? Kah. Kita akan pakai kah. Jadi kah ni kita kena tengok dia bintang lah nah. Okey, betul, cos theta. Yang ni theta kita. Jadi cos theta sama dengan apa bahagi apa? 18 bahagi 4. Iya ke? Kah 4 bahagi 18. 4 bahagi dengan 18. Jadi yang ni dalam darjah sudut dia, jadi kamu guna mod darjah. Okey. Jadi berapa nilai sudut dia tu? Uh, 77.16. Betul, dalam darjah. Kalau dalam darjah dan minit pun boleh. Dia kata dalam darjah kan? Boleh lah. 77.16. Okey, betul.
Okey, seterusnya. Okey. Cari luas dalam sentimeter kawasan yang berlori. Kawasan mana ni masukkan? Yang warna purple kat bawah tu cikgu. Oh ya, pandai kamu. Cikgu tak nampak. Dia kalau dia nak kata lorik, dia lorik je lah kan. Dia mohon. Okey. Alright, jadi macam mana nak cari kawasan yang kecil je tu? Cari luas yang DAR dengan dengan RBC tu. Luas sektor tu. Lepas tu? Cari luas trapezium. Boleh. Luas trapezium tu kita ada semua maklumat dia tak? Ada. Kita kena darat setengah, darat tinggi yang panjang tu campur dengan tinggi yang pendek tu kan? Per dengan tapak dia. Tapak dia berapa Nurin? Tapak boleh cari daripada segitiga kamu tadi kan? Ni, segitiga ni. Kita boleh cari kan? Boleh. Okey, jadi cikgu lukis dulu. Jadi yang ni trapezium. Jadi sisi panjang dia 11, sisi pendek dia 7. Tapak dia berapa? $14.24. 18 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 kan? Punca answer. 14 ke 17? Cikgu. Dapat berapa? Berapa Nurin dia punya tapak tu? Tolak kan? 18 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 punca. Dapat berapa? 17.55. 17.55. Alright, jadi berapa luas trapezium ni dulu? Tengah darab 11 campur dengan 7 kan? Darab dengan tapak dia nah. Ini formula trapezium kan? Okey, apa jawapan tu? 157.95. 157.95. Cikgu tak tahu betul ke salah, nanti kita tengok jawapan akhir. 95. Okey. Okey, jadi sektor DAR dulu. Sektor DAR macam mana? Sudut dia kita tahu tadi kan, sudut dia yang tadi Nurin cari tu cuma kita kena tukar jadi radian. Jadi kita kena darabkan dengan Theta per 108. Kan tetap pi. 3 Pi. bahagi dengan 180 bukan 108. Okey. Jadi 77.16 darab 3.142 bahagi 180 dapat berapa? Satu 1.347. 1.347. 3 pun tak apa. Okey. 7 kan dah bunda. Okey. Jadi sudut dia 1.347. Jari dia berapa? 11. 11. Okey. Jadi masuk dalam formula 1/2 darab J kuasa 2. 11 kuasa 2. 11 kuasa 2 darab dengan 1.347. Jadi berapa jawapannya ni? Berapa dia punya luas sektor dia? $81.4935. 81.4935. Okey, kalau yang jari kecil tu macam mana kita nak cari? Kalau cari sudut dia, 360 tolak 90, 90 tolak dengan sudut yang A tu. Oh, kamu buat macam tu eh? Okey. 360 tolak 90. Tolak 180. Oh, sebab macam mana kamu dapat? Sebab 90 campur 90. Sebab kamu kira trapezium ni kan? Betul? Betul-betul. Jadi sudut, apa labeling sudut ni? Sudut B pula. ABC kan? Sudut ABC sama dengan tension lah cikgu. Okey, sama dengan 360 tolak. Adalah ni sebab dia jadi macam ni. Cikgu tak buat apa pun kat dia. Okay. Tolak dengan 90, tolak 90. Tolak dengan sudut tadi dalam darjah 77 point.
16 tadi. Okey. Jadi dapat berapa tu? 102.84. 102.84. 102.84. Makin lama makin simbolik. Okey. Jadi 102.84 ni dalam darjah nak tukar jadi radian lah. Darab dengan 3.142 per dengan 180. Berapa tu? 1.795. 1.795. Okey, mari kita cari dia punya luas. Kamu tengok elok-elok lah. Kertas kamu kan, tulisan cikgu udah ni. Okey, jadi kita punya sektor RBC tu. Apa darab apa? Tengok. 1/2 kali 7/2 kali 1.795. 1.795. Okey, dapat berapa tu? 43.978. 3.978. Okey, cuba Nurin kira semua. 8 eh? Okey. Tu kira semua berapa luas kawasan berlorik tu. Start daripada kamu punya beratas ni kan. Okey, 157.45 tolakkan dengan 81.4935 ni dengan 43.978. Dapat berapa? Cikgu, yang 43.978 tu cikgu, kalau saya ambil full 4 juga boleh tak cikgu? 43.9775. Boleh. Dia elok kamu konsisten lah. Kalau kamu ambil 4 kat atas, 4 kat bawah. Okey? 31.98. 31.98. Betul tak jawapan daripada buku teks? Oh, lari sikit Nurin. Dia kata jawapan dia 32.48. 32. Ada terceceh tu kat mana-mana. Rasa betul dah kamu cek sudut tu kan? Siapa rasa ada kesalahan kat mana-mana yang mana Nurin jawab tadi? Ada tak tersalah kira ke tersalah bunda? Betul lah Nurin, kamu tolak dah. Ke tu saja hujung. Okey. Yang tu 95 ke 45? Tolak. Tak apalah, cikgu rasa betul lah. Yang ni semua tak buat lagi kan? Nanti kamu cek balik nah. Bila kalau kata kamu buat sendiri, kalau ada kesalahan yang berlaku kat mana-mana mungkin sebab tulisan cikgu ni ke. Jadi jawapan dia patutnya 32.48. Ni kalau kita dapat 31, maknanya dia lari lebih sangatlah Nuri. Jadi maksudnya kita ada buat salah something kat mana-mana. Mungkin kita salah bunda ke apa. Nanti kamu cek balik nah. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tutup kertas nak tengok. Kalau cikgu buka balik dia jadi elok balik dah. Seterusnya ready soalan siapa Izzah tadi. Sekejap. Save dulu. Ini dah nota. Tu ini. Boleh lah. Okey. Izzah ready dah? Izzah? Ya, dah. Dah. Okey. Soalan nombor 4 lah. Okey. Rajah di sebelah yang soalan Izzah dia berbotak sebelah dia. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah jam dinding yang menunjukkan pukul 10.10 pagi. Diberi panjang jarum minit bagi jam itu adalah 8 cm. Jam minit ni kan? Ni 8 cm. Lepas tu
Itu je dia bagi. Okay. Cari A luas sektor dalam sentimeter yang disurih oleh jarum minit itu apabila waktu menunjukkan pukul 10.30 pagi. 10.30 kan. Jadi maknanya jam minit ni dia duduk kat sini tak? Betul tak? Betul. Okay, jadi sini 8 cm. Jadi dia kata luas yang disurih. Cikgu, kamu rasa luas tu daripada mana ke mana ni yang disuruh cari ni? Daripada 2 ke 6. Oh, 2 ke 6 tu maksud dia. Oh, sebab daripada 10.10. Lepas tu dia kata sampai dari 10.30 kan? Betul? Jadi sektor yang ni betul dia suruh cari yang ni. Ya. Ya, okey. Jadi maklumat apa yang kamu ada? Boleh tak kamu cari luas sektor ni dengan maklumat dia bagi ni? Boleh kot. Boleh? Macam mana dengan sudut dia? Ni 8, ni 8. Macam mana dengan sudut dia? Boleh cari tak? Saya dalam air Zah. Kamu kat dalam air. Kamu pakai mic ke? Okay. Siapa ada idea macam nak cari sudut tu? Dia bagi kita maklumat tu je. Ke kita ada maklumat daripada cikgu rasa saiz sudut dia sama sebab jam, betul tak? Cikgu rasa clue dia jam kan? Jadi maknanya kalau kata daripada pukul 12 ni sampai pukul 12 balik tu 360 darjah, betul tak? Izzah? Ya, betul. Betul kan? Jadi kalau kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau kata kita nak cari satu bahagian ni, kita kena buat macam mana? Satu bahagian saja. Satu bahagian dia besar mana? 360 bagi? Bagi 3. Siap. Kamu darab 3 siap-siap ada ke? Siap. Macam mana bagi 3 je? Bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagi 12 lah, betul tak? 1, 2, 3, 4. Kalau kita bagi 12, kita dapat saiz yang ni. Betul tak? Siapa tak setuju dengan cikgu? Ni. Betul cikgu. Betul lah. Sebab cikgu rasa dia bagi kita maklumat sikit sebab dia suruh kita guna jam tu lah dia punya nombor-nombor tu kan. Jadi kita dapat saiz 1 theta ni lah, kita kata 1 theta. Jadi berapa tu 1 theta? 30. Okay, 30. Jadi kalau daripada pukul 2 sampai pukul 6 tu berapa ada? 1, 2, 3. Ada berapa tu? Daripada pukul 2 sampai pukul 6 tu. Berapa saiz tu? 4 kan? Jadi 30 darab? 30 darab 4. Dapat berapa tu? 120. 120 darjah. Okey, jadi nak dapat dah kan jawapan dia. Kita kena buat apa lagi ni? Tukar kepada radian kah? Ya, kita kena tukar radian sebab saat lagi kita nak pakai formula luas sektor kan. Okey, jadi kita tukar jadi radian 120 darab pi per 180. Pi itu 3.142. 3.142 bahagi dengan 180. Okey, dapat berapa tu? 2.095. 2.095. Okey, cuba masukkan dalam formula luas sektor ni apa dia? 1 per 2. 2. 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. 2.095. 2.095. Okey, berapa jawapan tu? $67.04. Okey, betul. Okey, seterusnya. B, sudut gerakan jarum minit itu dalam radian jika luas sektor yang disurihnya adalah 80 cm². Jadi yang ni dia bagi kita luas
Lepas tu dia nak kita cari balik sudut dengan tak susah lah kan. Macam mana kita nak buat tu? Kita nak tulis apa? 80 sama dengan 1/2 8/2 8/2 theta, betul? theta. Theta tu nak dalam radian kan, jadi maknanya kita boleh pusing je, kita terus dapat jawapan. Jadi berapa dapat jawapan theta tu? Theta sama apa? Ingatlah 80 darab 2 pindah setengah ni kan, lepas tu bahagi dengan 8/2. 2.5 ke cikgu? Betul, jawapan dia 2.5 radian. Lena, okey. Jadi soalan ni nampak macam dia tak bagi kita maklumat, tapi sebab dia bagi kita jam dengan dia punya minit-minit ni, sebenarnya kita ada maklumat dia pada kita punya gambar rajah lah. Okey, habis 4 soalan dah. Kelas kita sangka berapa? Patutnya? Siapa ingat? 12 suku. 12 suku lah. Sekejap. Yang rasa tak sempat lah kita nak buat soalan bawah tu. Boleh tak soalan ni kamu buat sebagai homework, boleh ke latihan formatif ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi kita bincanglah, tengok atas ni dia cakap pasal aplikasi ni dulu kan. Mungkin soalan tu cikgu buat dengan kamu lah minggu depan. Maknanya test tu kita akan movekan minggu yang seterusnya. Boleh macam tu? Sebab ada berapa minit lagi nak 12 suku kan. Ada setengah jam macam tu. Soalan bawah tu selalu susah je kan. Jadi yang ni aplikasi sekatan bulat, dia tunjuk kat kamu lah. Kat dunia ni memang banyak benda bulat kan. Sebab tu tajuk ni penting lah. Jadi dia kata contohnya adalah pelangi. Kamu tahu ke kalau pelangi tu sebenarnya dia satu bulatan, tapi sebab kita hanya nampak sebahagian saja, kita nampak dia bersoni. Sebenarnya kalau kita duduk tinggi, cikgu pernah tengok gambar tu, dia macam satu bulatan lengkap. Dia pelangi. Aku pernah nampak video cikgu. Kan, dia satu bulat cantik lah, dia satu bulat yang lengkap sebenarnya. Dia tak adalah pot of gold at the edge of the rainbow lah, sebab dia bulat infinity. Okey, jadi pelangi adalah suatu fenomena optik yang merupakan spektrum berwarna berbentuk gelombang. Pelangi berbentuk apabila matahari memancarkan cahaya. Lepas tu dia kata boleh tak kita cari panjang lengkuk ni? Boleh lah kan. Kalau kita dah ada maklumat dah daripada sekatan bulat kita. Lepas tu bila kita nak buat terowong, yang ni pun guna maklumat sekatan bulat juga. Kita nak ukur berapa banyak kita nak kena ukur ni supaya kereta api kita boleh lalu. Supaya landasan tu apa panggilnya, rata kat bawah tu kan. Besar mana kan bikin sektor tu. Okey, lepas tu semua ni kemahiran yang melibatkan panjang lengkuk lah dia kata. Jadi mari kita tengok soalan ni, mungkin dia akan melibatkan semua. Dia bila cikgu kata semua, dia ingat sukatan bulat ni dia akan melibatkan dua formula yang kita belajar tu, tapi dia akan melibatkan kamu punya trigonometri dengan kefahaman kamu pasal segitiga lah. Jadi dia akan masuk benda-benda sohkah, tor semua tu mesti ada Okey. Jadi mari kita tengok contoh 11 ni. Rajah di sebelah menunjukkan tembereng meja ABC. Jadi kalau dia kata tembereng meja. Dia kata tembereng meja ABC. Yang besar ni ya. Kenapa tak macam bentuk tembereng pun, macam bentuk sektor je. Tak apa. Rajah menunjukkan tembereng meja ABC yang mewakili keratan rentas bagi sebuah terowong. Jadi kereta api dengan pusat O dan jejari 4 meter dengan keadaan sudut AOC adalah 1.8 radian. Jadi dia kata yang ni soalan yang tunjukkan, jadi dia dah bagi kamu jawapan, tunjukkan bahawa AC adalah sama dengan 6.266. Jadi kalau kita nak cari AC, kita nak pakai apa? Petua kosinus. Paling cepat kita pakai petua kosinus tapi sebab kamu ingat sebab dia punya kita pakai jejari, jadi kalau kata kita belah sudut ni memang dia akan jadi sama besar sebab sini sama panjang kan. Jadi kalau kita belah sudut tu sama panjang, jadi kita boleh pakai sohkator kalau kata kamu suka lagi sohkator kan. Tapi kalau cikgu suka petua kosinus sebab jimat masa. Lepas tu kalau dia nak jawapan yang ni dia dah bagi dalam radian. Kalau dia dah bagi sudut tu dalam radian, kamu boleh guna petua kosinus kamu siap-siap dalam radian Ni memang kita isi maklumat dalam petua kosinus kita. Dia kata tunjuk kan. Jadi last kali jawapan kita mesti sama dengan 6.266 tu lah. Jadi kita tulis dia sebagai AC AC kuasa 2 sama dengan
4 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 4. Ataupun kamu tulis 4 kuasa 2 pun tak apa tu. Cos 1.8 radian. Okay, jadi kalau kita kira ni betul tak kamu dapat 6.266 tu? Betul tak? Oh, cikgu tak tukar mode calculator cikgu. Kuasa 2 ingat nah, kalau sudut dalam radian kena pakai kalkulator dalam mode radian lah. 2 darab 4 darab 4 darab cos 1.8. Punca ansur. Dapat tak? 6.266. Dapat nah. Okey. Ingat nah, ni cikgu kena highlight sebab takut kamu tak perasan mode kamu. Kat kalkulator mesti tulis R kalau mode tu dalam radian. Kalau mode tu dalam darjah dia akan tulis D nah. Di panjang lengkuk meja ABC. Jadi soalan ni agak senang kan. Jadi yang ni panjang lengkuk lah, kenapa dia kata tembereng. Pelik sikit kat sini labeling dia nah. Tak nampak macam tembereng tu macam ni lah kot. Ni tembereng meja yang ni lah. Okey. Okey, cikgu nampak dah. Gitu rupa dia nah, bentuk je ni. Ni tembereng meja. Jadi tembereng mana yang bentuk tembikar bawah ni. Ni minor, ni meja. Okey. Lepas tu cari panjang lengkuk meja ABC. Macam nak cari panjang lengkuk meja, kita kena ada sudut kat luar ni kan. Macam mana paling cepat nak cari sudut yang kat luar ni, sudut meja tu? Apa tolak apa? 2 pi tolak 1.8. Betul lah. Jadi ingatlah 360 darjah tu 2 pi. Jadi pi tu kita tulis 3.142 lah. Jadi 3.142 darab 2 tolak dengan 1.8. Dapat berapa? Berapa nilai sudut dia tu? 4.484. 4.484. 4.484. Okey. Jadi sudut dia 4.484. Jadi kita nak cari panjang lengkuk pakai formula apa? S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Kadang kita confident tau, kita tahu tau. Tapi cikgu tengok anak murid cikgu terbalik formula. Dia suruh cari panjang lengkuk, dia pakai formula luas. Sebab macam laju sangat kita buat, kita tak fikir panjang kan. Sebab tu kita kita make sure kita check balik lah kerja kita lepas kita buat. Jadi berapa kita dapat panjang lengkuk tu? 4.484 darab dengan jejari dia 4 meter. Okay, jadi dapat jawapan 17.936, betul? Ini dah kira dia kan? Ni nah 17.94. Okey, boleh nah, jadi senang. Ingat lah formula dia kalau panjang lengkuk tu berkaitan dengan lilitan-lilitan kita. Kalau luas tu luas lah. Cari luas kawasan rentas terowong itu dalam meter kuasa 2. Apa maksud dia nak luas kawasan rentas terowong tu? Daripada mana ke mana tu? Betul tak? Saya rasa dia nak tembereng meja kita tu tak? Ni lah. Betul lah. Okey. Sebab tadi dia dah cakap dah terowong tu kita kira dia sebagai tembereng meja ABC tu. Jadi tembereng ni maknanya sekarang ni kalau tembereng meja dia sama dengan luas sektor campur dengan segitiga kan. Kalau tembereng minor tu sektor tolak segitiga kan. Jadi yang ni kita kena tambah. Jadi kamu kena ingatlah nah bentuk tembereng meja tu bentuk yang mana satu. Jadi kalau luas sektor ni senang saja, setengah J kuasa 2 theta. Jadi setengah darab 4 kuasa 2 darab 4.484 tu. Lepas tu segitiga tu dia pakai setengah A, B, sin C juga kan, sama nah. Jadi setengah darab 4 darab 4 darab sin 1.8 radian pun tak apa je. Jadi segitiga tu kita pakai sudut 1.8 tu nah, bukan sudut 4.484 tu. Okey, jadi yang ni kalau nak kecil dan darjah dia 103 darjah 7 minit. Jadi kita akan dapat jumlah keratan rentas terowong tu sebagai 43.66. Jadi kamu tahu lah keratan rentas tu maksudnya apa? Tahu kan? Dia surface yang
depan saja kan. Luas kelihatan rentas tu surface area yang kita nampak tu je Ada tak masalah soalan ni? Tak ada kan? Okay. Jadi cikgu rasa sebelum kita tamatkan kelas ni kita boleh buat lagi 2 latihan ni bersama-sama. Okay, jadi yang ni cikgu save untuk minggu depan lah. Cikgu rasa kalau cikgu nak suruh kamu buat pun mungkin soalan dia susah luar biasa kan. Kita tak tahu kan. Jadi ni kita buat 2 soalan ni. Cikgu pilih lagi 2 orang untuk tolong cikgu lah. Kita habiskan. Jadi cikgu nak minta Fakihah. Tak tahu Fakihah soalan ni susah ke tidak, bentuk macam wow. Fakihah. Lepas tu cikgu minta seorang lagi. Siapa? Amirah. Amirah lah. Amirah. Okey Fakihah, okey tak? Okey cikgu. Okey, mari cikgu bacakan kamu soalan wow ni. Kecil sikit kertas dia. Dia tak muat. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah wow bulan yang mempunyai paksi simetri OS dia kata. Jadi yang ni kan paksi simetri dia kan maknanya kiri kanan dia sama, kita boleh lipat dia bertinggan lah, itu maksud simetri ya. Lepas tu HOB ialah lengkok bagi sebuah bulatan berpusat O. Jadi yang ni lengkok mana B dia? B dekat mana? Dia. Jadi yang ni lengkok berpusat O. Okay lah, hari ni lah. Lepas tu jejari dia 20. Okay, dia dah label lah jejari 20. APBR ialah sebuah semi bulatan. APBR sampai sini lah. Okay, jadi yang termasuk kawasan pink ni. Semi bulatan dan berjejari 16 cm. Jadi semi bulatan ni bukannya tak sama dengan sektor kat atas ni kan. Dia punya pusat dia lain. Yang ni pusat dia P lah. Jejari dia 16 lah. Lepas tu TRU pula ialah lengkok sebuah bulatan berpusat S. TRU lengkok berpusat S. Diberi panjang lengkok TRU adalah 21 cm. Jadi sini ke sini lah 21 cm. Hitung sudut AOB dan sudut TSU dalam radian. Boleh Fakihah? Macam mana nak cari sudut AOB tu? Nak cari sudut AOB tu. APB. Kita boleh pakai, kita tak ada panjang lengkok kan, betul? Tapi kita ada maklumat segitiga yang kita boleh guna tak? Ada. Ada kan? Jadi kita nak cari sudut ni. Kamu nampak tak segitiga dia? Nampak. Nampak lah. Jadi kita ada tak perentas ni? Kita tahu tak berapa? A ke B ni. A ke B. Ada tak? Berapa panjang perentas tu? 16. 16 paruh kan? 3. Jadi 16 darab dengan? 32. 32. Jadi kita boleh pakai perentas terus sebab kita nak pakai petua apa ni? AOB kita nak pakai petua apa? Betul. Petua cosinus. Boleh kan pakai petua cosinus, betul? Apa yang duduk depan? 32. 32 kuasa 2. Okey, dia sama dengan apa? 20 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tolak 2 kurungan darab 20 darab 20 cos theta. Okey, cos theta. Jadi dia nak dalam radian kan, jadi Fakihah boleh picit terus dalam mod radian supaya kita dapat theta tu terus dalam mod radian. Cuba picit. Berapa bagi tahu cikgu? Berapa jawapannya ni? 1/108. Untuk ni.
ambil 3 tempat perpuluhan lah. Dapat 1.8545. 5, kalau bunda 3 tempat perpuluhan 1.85. 8.55. Okey, 1.855. Kita tengok skema ni. Dia tulis 1.85 right. Okey, yang kecil pula dia suruh cari sudut TSU. Yang ni senang kan? Macam mana nak cari sudut TSU ni? Dia dah bagi kita maklumat apa tadi? Maklumat apa yang kamu dah ada? Panjang lengkok. Berapa panjang lengkok dia? 21. Jadi senang lah ni. Kita dah ada jejari, dah ada panjang lengkok, nak cek theta, pakai formula. S sama dengan J theta. Okey, J theta. Alright, masukkan dalam formula. S ganti dengan berapa? 21. 21 sama dengan 12 theta. 12 theta. Okey, jadi theta sama dengan berapa? 1.75. 1.75. Betul, 1.75 right. Okey, betul. Selalunya kalau dia tanya dua benda macam ni mungkin 3 ataupun 4 markah lah dia bagi tahu. Okey, perimeter dalam sentimeter waw bulan. Okey, yang ni banyak sikit kita kena kira kan. Kita nak cari perimeter dia. Kita tahu 75. apa dia? Okey. Ni betul lah tu. Perimeter B tu. Perimeter apa campur apa campur apa? A, B. SAB lah. Sektor kan? Sektor AB lepas tu campur dengan? Campur. Yang besar lagi tu kita nak cari macam mana? Yang ni semi bulatan punya kan? Betul tak? Yang ni. Luar ni. Jadi yang ni kiranya semi bulatan kita. ARB ni kata. ARB ni bentuk semi bulatan. Yang kena ingat lah. Okay. Lepas tu campur dengan sektor TU kita kan. Yang tu dah ada kan? Lepas tu campur dengan ada berapa sumber? 1, 2, 3, 4, 5. Campur dengan CCTS dengan SU tu kan? Betul tak Fakihah? Okey. Jadi dia suruh cari perimeter waw bulan. Jadi semua lilitan yang kat luar ni nak. Jadi kita tambah semua. Okey, jadi yang mana yang kita dah ada, yang mana yang kita tak ada lagi? Mana yang kita kena cari? Yang dah ada. Yang dah ada? Mana yang dah ada? 3 ni betul? STU tadi berapa? STU mana semalam ni? STU tu berapa? Sektor TU. Panjang lengkok TRU tu lah maksudnya tu. Ni TRU. Berapa panjang dia tadi? 21. Lepas tu TS dengan TU ni berapa? TU 21. Kamu ada lag ke sikit Fakihah? TS dengan TU berapa TS dengan TU? 24. 24, 12 campur 12. Okey, kita tinggal nak cari SAB dengan ARB ni. Cari SAB dulu. Macam mana nak cari SAB? Tadi kita dah ada kan sudut dia. Sudut dia berapa tadi? 1 point 855. Betul. Sudut dia 1.855. Jari dia? 20. Betul. Okey. Jadi masukkan dalam formula apa kita dapat? Ini nak masuk dalam formula apa? Panjang lengkok kan? S sama dengan? S sama dengan J theta. Okey.
Okey, jadi kita nak cari S lah ni. Okey, jadi S sama dengan apa? Apa darab apa? 20 darab 1.855. Okey, dapat berapa tu? 37.1. 37.1, betul? Alright, sekarang ni kita punya semi bulatan ARB ni. Yang ni kita nak kira, kita nak cari. Guna formula. Boleh pakai formula yang SJ theta ni, boleh tak? Boleh? Boleh, tapi theta nak kena ambil berapa? Berapa theta kat sini? 1.75. Tak lah. Yang ni semi bulatan. Semi bulatan maknanya sudut dia berapa? 180. Jadi dalam radian berapa tu 180? 3.142. Pi dia sama dengan pi 3.142. Okey, jadi kita masuk dalam formula S sama dengan J theta. Jadi berapa kita dapat semi bulatan kita punya lengkuk ni? Jari dia berapa ni? 16. 16, betul? Okey, 16 darab dengan 3.142 dapat berapa? 3.142. Okey. Dapat berapa yang ni? Dapat 50.272. 20 50. 272. Okey, jadi sekarang ni Fakia totalkan semua. Dapat tak dia punya perimeter dalam sentimeter bulan tu? Dua orang ni. Ini dengan ini. Dapat berapa? Dapat 132.372. Okey, betul. Tepat sekali. 132.37. Sebab nak habis masa dah. Cikgu bagi kat Amirah lah sini yang bawah ni. Cikgu bagi kamu jawab sendiri, boleh ke macam tu? Boleh Amirah? Mana Amirah? Amirah ada ke? Amirah ambil soalan C ni sebab mungkin tak sempat nak jawab soalan nombor 2 ni kan sebab tinggal sikit lagi masa. Okey, macam mana nak cari luas wow ni? Apa campur apa ke apa tolak apa ke? Nak tengok bentuk dia. Okey, dia nak luas wow bulan. Yang atas tu senang saja kan? Apa kena macam mana nak cari luas yang bentuk macam bulan ni? Untuk ini dulu. Sektor yang AOBR tolak sektor AOBQ. AOBR. Boleh. Okay, kita boleh kalau kata sektor betul lah semi bulatan ni ke? Apa tolak apa sekejap. Sektor besar ni dia tak start daripada O, betul tak Amirah? Yang ni. Ya. Yang semi bulatan kan, jadi kita tak panggil dia sektor lah. Luas semi bulatan tu tak? Tolak dengan apa? Kita tak payah ambil semua sektor tu, kita ambil bahagian yang mana saja. Yang ni kan, betul tak? Yang ni semi bulatan. Ni semi bulatan tolak dengan ini. Ini kan. Tembereng. Betul, kita tolak dengan tembereng. Jadi kita tak payah. Tembereng tu sekali kita kira lah. Tembereng ni sama dengan apa? Sektor tolak dengan segitiga, betul. Jadi yang ni kita kena kerja keras sikit nak dapat luas tu. Yang bawah ni senang je kan. Lepas tu lagi kita akan tambah dengan luas sektor TSU ni kan. Betul? Okey, jadi Amirah, cikgu nak Amirah kira dulu luas tembereng. Luas tembereng ni berapa. Jadi kita label sikit. Yang ni 20.
tu yang ni segitiga dengan sisi 20. Sudut dia tadi yang Fakihah kira kan 1.855 betul? 1.855. Jadi sini pun sama lah. Sini pun 1.855. Okey tak apa. Nanti Nadia boleh tengok video lah, tak apa. Okey, cuba bagi tahu cikgu macam nak dapat tembereng ni dulu. 32 kuasa 2 32 kuasa 2. sama dengan Mana datang 32 kuasa 2? Kita nak pakai formula apa ni? Kita nak kira daripada luar dua orang ni. Ni. betul kosinus. Tak perlu. Yang ni nak cari luas kan Amira. Jadi kita nak cari luas sektor tolak dengan luas segitiga kan, nak cari tembereng, betul tak? Boleh kamu dengar ke suara cikgu ke kamu ada lag ni? Saya nak cari saya nak cari tembereng ni apa tolak apa. Kita cari tembereng dulu. Sekejap kita akan tengok balik macam mana nak cari bentuk bulan tu. Kita tolak segitiga kan cikgu? Sektor tolak segitiga. Jadi sektor ni dah ada dah kan semua maklumat dia. Betul? Setengah darab apa? Yang ni kita kena masuk dalam formula luas sektor. Setengah darab 20 kuasa 2 darab 1.855. Betul. Okey, yang segitiga ni? Tolak 1/2. 1/2. Setengah ABCC kan? 20 darab 16. Kenapa 20 darab 16? Amira pakai formula apa? Amira pakai formula setengah setengah ABCC, pakai formula yang tu. Boleh tak ni? 1/2 darab 20 darab 20 sin sini juga. Betul tak? sin 106.6. Kalau Amira nak type dalam radian boleh. Jadi Amira tukar kalkulator dalam mode radian. Boleh tak? Kita kira semua dalam mode radian. Macam tu. Berapa dapat tu? Berapa luas tembereng? Cuba kamu kira untuk cikgu. Okay. 179.02. Betul. 023 kita ambil lebih sikit, tak apa hal. Okey, lepas tu balik kepada bentuk wow kita ni kan. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada bentuk tembereng kita. Yang bentuk semi bulatan ni apa dia punya formula dia nak cari luas dia? Saya nak cari luas dia. Boleh tak pakai formula panjang luas sektor tu? Boleh pakai luas segitiga, luas bulatan kan? Kalau satu bulatan, boleh. Satu bulatan apa dia formula dia? Pi G kuasa 2. Jadi kalau semi bulatan? Tengah pi G kuasa 2. Okey, jadi kira kan dapat berapa tu? Setengah darab dengan 3.142 darab jejari dia. Yang ni semi bulatan punya jejari berapa? Amira daripada gambar ni. 16. Okey, cuba kamu kira. Okey, apa formula dia?
402.176. Okey, 176. Okey, jadi yang bentuk macam bulan ni kita kena tolak kan, jadi berapa dapat jawapan dia tu? Berapa bentuk yang bulan tu, saiz dia berapa? 402.175 tolak 179.023. Berada 3.153. 223.153, betul? Okey, tak habis lagi kan? Jadi sekarang ni kita tinggal nak cari luas apa? Luas sektor ST. Jadi bagi tahu cikgu apa darab apa? Nak dapat luas sektor bawah tu? 1/2 darab 12 kuasa 2 darab 1.75. 1.75, betul? Sudut dia 1.75. Jadi dapat berapa yang tu? 126. Oh, okey, dapat 126. Okey, jadi cuba Amirah totalkan semua. Luas dia 126 ha. 126 tambah 223.153 sama dengan 349.153. 349 point berapa tadi Amirah? Okey. Betul lah tu, lari sikit je ke detik puluhan tu. Jadi jadi kalau buku teks dia kata 349.18, 15 kalau bundar jadi 349.2 juga kan. Jadi betul lah. 349.18 dia tulis dalam buku teks kan. Jadi jawapan dia betul. Boleh nak? Siapa tak faham? Boleh tak dekat ni? Okay, jadi soalan last ni cikgu nak kamu try sendirilah Hana. Ni homework kamu lah, cikgu bagi seketul. Ni homework kamu seketul bawah ni dengan yang atas ni tadi kan, kamu try buat lah. Kalau kata soalan ni susah boleh tanya cikgu. Okay, ingat lah. Jadi next class cikgu akan buat latihan bawah tu dengan kamu yang last kali untuk selalu soalan ni kan. Ini lah cikgu nak buat kamu. Latihan formatif 1.4 ni. Jadi lepas tu kamu boleh try, kalau kamu rajin kamu boleh try buat quiz. Nah kalau ada nanti cikgu akan sediakan kamu soalan untuk kamu test lah. Selalunya test tu dalam 1.5 jam macam tu. Cikgu akan bagi kamu test tu minggu lepas cikgu dah ajar. Yang ni lah 2 minggu lagi lah. Jadi awal-awal supaya kamu boleh cover balik lah kalau kata kamu ada miss kelas dalam sepanjang kamu belajar sukatan membulat ni nah. Okey. Jadi tak ada masalah kan? Betul tak?